إلى النبي محمد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرة الشيخ البطاني وإمام الغزالي شأن الليلة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Kata mu'allif radhiyallahu anhu, aku dapat takwa itu makna yang menjauh bagi yang berlebih-lebih pada yang halal, dan iaitu barang yang diriwayatkan pada khabar yang masyhur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bersabda ia, innama yusamman muttaqina litarkihim ma la ba'sa bihi hazaran amma bihi ba'sun. Sesungguhnya dinamakan muttaqin kerana meninggalkan mereka itu barang yang tiada memberi mudarat dengan dia, kerana memeliharakan dengan dia barang yang memberi mudarat. Maka aku kasih bahawa aku himpunkan antara barang yang dikata oleh ulama kami dan antara barang yang datang dengan dia khabar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka adalah had yang menghimpunkan dan makna yang menghinggakan. Ini masih lagi berkaitan dengan persoalan takwa. Jadi sebelum ni Imam Ghazali menyebut takwa atas 3 perkara, 3 makna. Makna yang pertama makna takut. Wala tashtaru bi ayatin samanan qalila wa iyaya fattaqun. Jangan kamu jual ayat Allah dengan harga yang sedikit. Kepada aku hendak kamu bertakwa. Takwa di sini ulama tafsirkan sebagai takut. Makna kepada akulah hendak kamu takut. Wa iyaya fattaqun. Jadi takwa itu artinya takut atau khasyah atau khauf ataupun dimaknakan dengan menegerun. Yang kedua, takwa dimaknakan dengan makna taat. Mengikut Ibnu Abbas dalam tafsirnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ibnu Abbas mentafsirkan takwa di sini taat. Taatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taat. Makna yang ketiga, memelihara hati itu daripada bergerak-gerak untuk melakukan maksiat. Jadi makna kata berpandu kepada makna takwa itu sendiri berasal perkataan waqa. Waqa yaqi wiqayah waqwa wa taqwa. Jadi bila ambil kata asalnya waqa atau yaqi,
berarti memelihara. Di sini memelihara hati. Bila hati itu bergerak-gerak untuk melakukan maksiat. Jadi takwa sebagai benteng, mempertahankan diri kita daripada maksiat. Ini Imam Ghazali nak bawa satu lagi makna takwa. Kata muallif ni Imam Ghazali lah, radhiyallahu anhu. Kata Imam Ghazali, aku dapat takwa itu makna menjauh bagi berlebih-lebih pada yang halal. Jauh atau tidak mengambil barang yang halal secara fudul, secara berlebih-lebih. Jadi harta kita halal, duit kita, harta kita, kepunyaan kita, tapi tak ambil yang halal tu, ambil sikit je. Kerana mengambil yang banyak dia panggil fudul, menjauh yang fudul tu, ambil sekadar perlu untuk buat ibadat. Itu takwa. Dia ada duit banyak, juta duit, tapi dia ambil sikit. Yang lebih untuk ibadat. Saya jumpa orang yang berjenis macam ni. Masjid ni ada seorang hartawan, dia derma sehingga ratus ribu. Ni karahetan ni semua dia punya. Kayu, simen, batu dia wakaf. Ratus ribu. Namanya Haji Dian. Dia meninggal. Dia duduk di apa? Dia duduk di Kampung Jemuan dekat Kuala Kangsar. Dia hartawan, tapi rumah dia Allah macam rumah kampung biasa aja. Pakai kata masjid jenis lama. Tu masjid tu. Masjid apa Kuala Terung, Sungai Bemban. Dia banyak bagi, ratus ribu dia bagi. Masjid tu. Masjid Kuat Luak dekat Greek, dekat ni Keruh, dekat Pondok Patih, dia juga. Banyak masjid-masjid sekolah agama dia bagi. Yang dia macam hidup biasa, ala kadar lah. Makan minum ala kadar, pakai patut kenderaan, rumah ala kadar. Padahal harta dia halal, dia ambil sikit lah. Jadi banyak ni panggil fudul. Dia cerita kat saya panggil anak-anak saya ustaz, dia kata. Anak dia semua pengusaha-pengusaha yang berjaya lah. Ada buka kedai makan, ada buka kedai perabot, ada buka kedai apa hardware, macam-macam. Dia panggil anak-anak dia bagi tahu anak dia, kata dia nak wakaf. Anak kata tak apa. Itu dipanggil takwa. Mengambil yang halal cukup untuk buat ibadat dan tidak mengambil yang halal secara fudul. Kerana takut kalau kita ambil yang halal pun tapi cara fudul akan dihabas, akan dihisab di hari kiamat. Al halalu hisabun wal haramu azabun. Nabi kata, halaluha hisabun wa haramuha azabun. Yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Takut hisab tu diambil sikit . Ini namakan takwa. Mengikut sebuah hadis daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata berpandukan diriwayat pada khabar yang masyhur daripada Nabi SAW bahwasanya bersabda ya Rasulullah, innama yusammal muttaqun. Tapi dalam naskah asal ni dia panggil sumian. Satu yang di sini fi'il mudhari', sumian fi'il madhi. Bolehlah tu. Innama yusammal muttaqun, dinamakan orang-orang yang bertakwa. Ini makna takwa ni Nabi sendiri bagi ni. Hadis yang masyhur. Apa dia? Muttaqin. Orang yang bertakwa itu muttaqin. Muttaqin ni orang yang berjaga-jaga. Asal kataan waqa tadi, yaqi. Muttaqin berhati-hati. Litarkihim, dengan meninggalkan mereka itu ma la ba'sa bihi, meninggalkan barang yang tak mendatangkan mudarat. Tak mudarat di sini halal. Dia meninggalkan yang halal, dia ambil sikit lah. Meninggalkan halal yang fudul, yang lebih-lebih,
Dia ambil sikit je. Walau harta benda dia, duit halal bukan duit orang, tapi dia ambil sikit je. Dia memilih jalan qanaah. Tu Imam Ghazali kata, kalau takdirkan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang miskin, kita bersabar, dia kata, dengan kemiskinan kita. Itu jalan selamat. Jangan berhutang, jangan menipu, jangan itu, jangan ini. Itu jalan selamat. Kalau Tuhan takdirkan kita kaya, dia kata, nah, kita macam tu juga. Kita ambil yang halal ni, ambil sikit dah. Yang lebih kita buat kebajikan, jadikan dia sebagai ibadat. Bersedekah, berwakaf, jihad fisabilillah dan sebagainya. Ini jalan takwa. Itu maksud litarkihim ma la ba'sa bihi. Meninggalkan barang yang tak mendatangkan mudarat. Tak mudarat di sini halal. Tak mengambil yang halal itu dengan jalan fudul, tetapi mengambil yang halal itu dengan jalan qanaah, jalan mencukupi untuk buat ibadat saja. Sebab apa? Hazaran amma bihi ba'sun. Hazaran kerana takut, berjaga-jaga. Amma bihi ba'sun, takut jatuh kepada yang mendatangkan mudarat. Kalau dibiasakan hidup dengan jalan fudul, berlebih-lebih, bermewah-mewah, walaupun halal, kalau takut kalau tak dapat jalan halal, oleh kerana dia biasa hidup dia mewah, dia akan dapatkan cara yang haram. Itu yang rasuah. Bila ada ruang dapat yang haram, dia akan ambil. Tapi kalau orang yang biasakan hidup qanaah, hidup biasa, cara orang miskin, dia tak akan ambil. Sebab itu Rasulullah SAW makna kata menggalakkan hidup secara qanaah, memadai. Cara orang panggil cara yang zuhud, mengambil, menolak yang fudul, jalan fudul, ambil setakat buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dinamakan muttaqin, orang yang bertakwa itu, kerana meninggalkan mereka itu barang yang tiada memberi mudarat dengan dia. Apa makna barang tak mendatangkan mudarat? Benda yang halal. Halal tu dia tinggal, dia ambil sekadar perlu saja. Kerana meliharakan dengan dia barang yang memberi mudarat, takut jatuh yang haram, dia ambilnya yang halal ni memadai cukup. Sahabat-sahabat semua macam tu. Abdurrahman bin Auf kaya, dia pakai ekonomi. Kira Yahudi punya perniagaan dia boleh tutupkan. Yahudi berniaga apa? Berniaga ayak. Berniaga ayak. Masa tu di Madinah, siapa dapat telaga, dia orang kaya. Yahudi, telaga-telaga di Madinah tu semua Yahudi punya. Siapa nak air, kena mai beli dekat dia, kat Yahudi. Rahman bin Auf macam mana? Dia beli telaga tu. Dia beli telaga tu daripada Yahudi. Biji telaga dia beli. Lepas dia beli, dia bagi orang percuma. Orang pakai timpa telaga dia. Lama akhirnya Yahudi jual telaga satu-satu, habis dijual oleh Yahudi kepada dia. Dia meniaga kurma. Masa tu apa yang jual pun Yahudi, yang membeli pun Yahudi. Yang menanam orang Arab. Dia panggil monopoli dan monopsoni. Monopoli, monopsoni. Jual pun dia tentukan harga, beli pun dia tentukan harga. Orang semua mai jual kurma kat dia. Dia beli kurma semua cara borong, lepas tu dia jual balik kat orang ramai dengan harga yang tinggi. Dia beli murah, dia jual mahal. Yahudi. Datang Rahman bin Auf, dia buat macam mana? Dia beli mahal pada Yahudi beli. Orang pakai jual kat dia. Dia jual murah pada Yahudi. Lama tutup Yahudi punya perniagaan. Dia kaya. Tapi pakaian dia bertampung-tampung. Hidup dia miskin. Hidup dia cara biar orang biasa ya. Bukan kata Islam menolak kekayaan, tak boleh, tapi
Tidak makna kata dijadikan kekayaan itu untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang bertakwa. Jadi kalau ada orang kata Nabi tak suruh buat macam ni. Jadi zaman Nabi tak suruh. Zikir Allah Nabi tak suruh. Yang ni Nabi tak suruh, yang ni Nabi tak suruh. Mana hang tahu? Kalau ada orang kata Nabi tak suruh hidup zuhud, hidup syarah khana'ah. Ni bawa hadis ni pergi kat dia. Bawa kitab Minhajul Abidin, tunjuk kat dia. Ni jalan ke Sufyan ni, jalan dibawa oleh Nabi SAW. Nabi masa nak mati mana tinggal duit. Masa Nabi nak meninggal tu, Nabi panggil Aisyah. Aisyah, banyak mana duit kita ada? Aisyah pergi cari berapa dirham apa. Nabi kata bagi kat orang semua. Aku tak mau mati membawa duit. Nabi mati miskin. Aku ni orang miskin. Aku suka makan dengan orang miskin, duduk orang miskin. Jadi makna kata Nabi sebut bahawa takwa itu orang yang meninggalkan yang halal secara fudul. Artinya dia mengambil yang halal sekadar untuk buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana takut jatuh pada yang haram. Bila kita budayakan hidup kita bermewah-mewah, kalau kita tak dapat yang halal bimbang, haram pun kita ambil, kita sapu. Kalau kita sibuk dengan fudul, macam mana kita nak bantu orang miskin? Macam mana kita nak buat ibadat dengan harta benda kita? Tapi kalau kita budayakan hidup kita secara khana'ah, maka peluang untuk buat ibadat melalui harta tu cukup banyak. Itu dia. Meninggal mereka itu barang yang tiada mendatangkan mudarat. Maksud barang yang tak mendatangkan mudarat ni barang yang halal. Tinggal, maknanya tak ambil jalan fudul, jalan berlebih-lebih. Kerana memeliharakan dengan dia barang yang memberi mudarat. Dengan tujuan pelihara hati, takut jatuh pada yang haram. Yang halal pun dia berhati-hati. Maka aku kasih ni aku suka, kata Ghazali, bahawa aku himpunkan antara barang dikata ulama kami dan antara barang yang datang dengan dia khabar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana khabar daripada ulama? Yang mula-mula tu takwa artinya takut, itu ulama tafsir. Takwa artinya taat, itu Ibnu Abbas tafsir. Yang dikatakan takwa itu berhati-hati, itu Tu'u Imam Ghazali, Abu Bakar Al-Waraq. Kalau takwa itu diambil di perkataan waqa, yaqi, wiqayah. Waqwa wa taqwa memberi arti berhati-hati, berjaga-jaga. Dia kata hurai itu. Jadi tiga. Yang ni aku ambil daripada hadis Nabi SAW. Nabi sendiri cakap takwa itu iaitu tidak mengambil yang halal dengan jalan fudul, berlebih-lebih. Mengambil yang halal itu sekadar untuk buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku kasih, aku suka, himpun keempat-empat makna ni. Empat-empat orang bertakwa ni, empat ciri penting ni ada kat dia. Pertama, takut pada Tuhan. Siapa yang takut kat Tuhan? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kat Tuhan ulama. Jadi kalau kita nak takut kat Tuhan ni, kena kita mengaji. Kalau ilmu kita itu membawa kita takut kat Tuhan, itulah ilmu yang memberi manfaat. Ada seorang ulama namanya Tuan Guru Haji Nawawi. Dia duduk ni Padang Meh, Sungai Batu. Sungai Batu. Tempat apa Rashid apa jual ikan tu, yang kita duk ambil ikan tu. Itu kan. Rumah dia situ, anak cucu dia duduk ada situ di Sungai Batu. Satu lagi apa anak cucu dia duduk ada di sana. Dekat Batu Lapan Terung. Batu Lapan Terung tu kan, dekat Masjid Batu Lapan tu. Itulah. Rumah dia dua isteri. Satu isteri dia di Batu Lapan Terung, satu isteri dia di Sungai Batu. Dia ni penasihat Sultan Alang Iskandar. Alang Iskandar ni Sultan Perak yang paling alim dan paling warak. Cukup waraknya. Dia boleh karang kitab. Dia ada karang kitab.
Guru agama dia Tuan Guru Haji Ahmad Tuan Husin Kedah di Pulau Pinang. Dia selalu main mengajar di istana dia. Penasihat agama dia Tuan Guru Haji Nawawi. Orang panggil Tok Haji Wi, janggut merah. Janggut dia merah beringai. Satu hari Sultan Perak ni buat benda pelik yang orang tak sangka dia buat macam tu. Dia panggil ulama semua-semua, ulama berhimpun ramai-ramai di istana Bukit Candan tu. Bulan Ramadan, bulan puasa. Kan? Dan ulama semua berhimpun, dia hidang makanan. Waktu petang tu, maghrib belum masuk, buka puasa belum masuk. Buka puasa pukul 7. Pukul 7.25. Pukul 6.30 dia suruh makan dah. Dia suruh buka puasa pukul 6.30. Mana ulama nak buka? Bila ulama tak mau buka puasa, tak mau makan, dia cerkah. Beta kata makan, hampa tunggu apa lagi lah. Sultan dah marah sebab ulama tak mau makan. Masa itulah Tuan Guru Haji Nawawi, dia main berdiri depan Sultan. Dia kata, "Hei Alak Iskandar, hang nak masuk neraka seorang." Dia kata, "Heret kami semua." Dia dah mufti ada, qadhi ada, mudir-mudir madrasah ada, imam ada. Oi, ulama-ulama semua hebat-hebat itu. Dia kata, "Hang nak masuk neraka seorang. Jangan mak heret kami semua ni." Kira suasana tegang lah. Siapa boleh berani tegur jerkah Sultan? Haji Nawawi jerkah Sultan. Anak masuk neraka seorang. Jangan heret kami semua. Cerita ni keluar suara majlis. Masa tu Sultan Iskandar menangis, meleleh yang mata dia, basah janggut dia. Alhamdulillah, dia kata, Perak masih ada ulama. Inilah ulama sebenar, yang takut pada Allah, tak takut pada manusia. Dia kata, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah ialah para alim ulama. Alhamdulillah, dia kata, Perak masih ada ulama. Tu dia, Tok Guru Haji Nawawi cengeng. Di tempat saya Pulau Pangkok tu, dulu orang buat apa, kalau ada orang ni pergi mandi ayak kolah, sakit ke apa ke, pergi di kolah masjid Pangkok tu, dia buat macam pangkin tau, macam stage untuk mandi. Pasal kolah tu tinggi tu, buat ni tempat mandi. Orang perempuan mandi tau lah, pakaian dia macam mana tak tahu, biru. Dia main dia runtuh semua. Ini semua dia kata bid'ah ni, khurafat semua ni, dia kata. Kira dia khutbah jemaah dekat sejam. Masa nak basmi kan upacara mandi sapak. Dulu bulan Safar, hari Rabu yang terakhir. Di Pulau Pangkok tu mandi sapak, hampir sudah mandi sapak. Kalau belah sana Melaka. Kalau di Perak ni yang lawan keras ni Tok Haji Nawawi. Sampai lah ni tak ada dah pesta mandi sapak dah. Kalau tidak bulan sapak, macam-macam cerita. Ni dikatakan ulama. Takut pada Allah itu ulama. Takut. Yang kedua taat. Yang ketiga memelihara hati bila tegak-tegak nak buat maksiat. Yang keempat meninggalkan yang halal secara fudul. Jadi 3 ulama, hujah ulama. Yang keempat hadis Nabi SAW. Aku suka keempat-empat ni dihimpunkan. Jadi bila ada 4 makna, maka bagi orang bertakwa, saya biarlah beramal dengan 4 perkara ni. Jadi maka aku kasih bahawa aku himpunkan antara barang dikata ulama kami dan antara barang yang datang dengan dia, khabar atau hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka adalah had yang menghimpunkan. Had ni makna
Jadi kalau kita ambil empat-empat ni, maknanya menyeluruh. Pengertian takwa tu dalam bentuk yang menyeluruh. Selalu kita dengar takwa tu taat ya. Ada orang banyak takut pada, melihara hati pada, menjauhkan yang fudul pun ada. Banyak makna dia. Dan makna yang menghinggakan. Habis sudah. Yang paling sempurna lah. 4 makna tadi. Agak-agak kalau kita nak ceramah tajuk takwa dia, berapa jam? 4 benda ni kita hurai. Paling kurang 2 jam. Telefon saya, Ustaz, mai sini gini ni, boleh? Tajuk ceramah takwa. Dia buat poster takwa ya. Kita hurai. Apa makna takwa? Apa kepentingan takwa? Untuk dapat taufiqut ta'ah, takwa. Elokkan apa amal ibadat pun takwa. Tuhan nak terima amal pun dengan takwa. Kalau kita ceramah tu saja, panjang tu. Jadi ceramah kita berisi ilmiah, bukan ceramah kosong. InsyaAllah. Maka aku kata, nak sambung lagi ni bab takwa ni. Bermula takwa itu iaitu menjauhkan tiap-tiap barang yang ditakut daripadanya mudarat pada agama. Apa yang mendatangkan mudarat, dia jauh. Bukan dosa tu, benda-benda yang boleh membawa kepada dosa. Bukan setakat meninggalkan, menjauhkan. La takhrabuz zina. Jangan hampiri zina. Apa juga faktor-faktor yang boleh membawa kepada zina, kena tutup. Bukan kita makna tinggal zina, tinggal faktor yang membawa kepada zina. Jauh. Yang tu pun apa-apa benda juga, lorong-lorong dia tu, lubang-lubang yang pergi ke situ, kena tutup. Lepas tu kita halang guna handphone apa semua tu, macam tu. Kerana dia tu sebagai alat yang boleh membawa kepada benda-benda yang tak elok. Lepas tu punca dia. Nah, jadi bila ada lorong kita tutup, insya-Allah macam kita denggi. Bukan kita ubat saja orang sakit denggi. Benda yang boleh bawa pada denggi tu. Kenapa? Orang kena denggi, kena gigit nyamuk denggi. Kenapa nyamuk denggi tu boleh ada? Kerana dia ada tempat bertelur. Tempat bertelur ni tu kita musnahkan. Tempurung, jangan bagi terlentang, jangan bagi bertakung air. Kolam-kolam, kolam-kolam, semua tempat membiarkan nyamuk kita musnahkan. Bila lorong untuk dia bertelur tu tak ada, denggi tak ada. Tu kaedah Islam. Makna kata lubang-lubang bawa mudarat tu kita kena tutup. Itu dinamakan takwa. Ya. Maka aku kata bermula takwa itu iaitu menjauhkan tiap-tiap barang yang ditakut daripadanya mudarat. Kita bimbang, kita takut boleh mendatangkan mudarat, benda tu kita tutup dia, kita jauh dia pada agama. Mudarat pada agamamu. Tiadakah engkau lihat bahawasanya dikatakan bagi orang yang sakit, yang dipantangkan bahawasanya yatqi iza ijtinaba kulli syai'in, yakni melihara apabila menjauhkan tiap-tiap satu yang memberi mudarat. Orang sakit berpantang, macam orang kecil manis pantang makan gula. Orang gaut pantang apa? Pantang makan sotong udang. Sotong udang tu haram ke? Sotong udang tak haram. Kenapa pula larang aku makan? Nak menjauhi penyakit. Walaupun dia tak haram, tapi dia boleh mendatangkan penyakit. Orang kecil manis makan durian. Durian haram ke? Durian tak haram, tapi dia mendatangkan mudarat kepada orang yang ada penyakit.
Baik tu makna kata benda-benda yang boleh membawa mudarat pada agama kita kena jauh. Kita kena jauh. Itu namanya takwa. Lorong-lorong yang membawa ke arah itu. Kenapa kita tak campur lelaki perempuan? Bukan setakat sekolah agama Islam kita ni. Sekolah misioneri Kristian pun. Mana campur? Dia ada konvent kan? Konvent untuk perempuan kan? Dia ada apa? Saint John, apa? Saint Michael, laki-laki. Kristian pun, sekolah misioneri dia tak campur laki-laki perempuan. Yang mula jadi semua ni rosak siapa? Sekolah campur lagi perempuan. Saya ingat macam tu lah yang boleh jadi rosak. Mula percampuran. Sekolah tu laki-laki perempuan campur sekali. Rosak. Memang rosaknya. Jadi untuk menjauhkan mudarat, dia kena asin lah. Laki-laki lain, perempuan lain. Dulu ni ada satu budak perempuan Muslimat. Dia memang marah kat kita. Ustazah pesan, hampa Muslimat, tempat hampa sini, jangan pergi depan laki-laki tu. Dia main cakap tinggal pula. Pasal apa kami Muslimat tak boleh pergi tempat Muslimin? Payah nak jawab. Kenapa dia dididik cara tu? Dia jadi janggal, jadi pelik. Tak boleh bercampur. Percampuran ni yang jadi rosaknya. Tu ya. Di apa-apa juga yang boleh mendatangkan mudarat kepada agama, kita kena jauh. Itu namanya orang takwa. Tiadakah engkau lihat bahawasanya dikatakan orang yang sakit itu mujtam, yang dipantangkan ia. Dia kata yatqi, yakni meliharakan. Orang yang berpenyakit banyak pantang larang dia. Tak boleh makan ni, tak boleh makan ni, tak boleh itu, tak boleh ini. Maksud apa? Tujuan nak menjauhkan penyakit. Ya. Yakni meliharakan. Apabila menjauhkan tiap-tiap sesuatu yang memberi mudarat akan tubuhnya daripada segala makanan dan minuman atau buah-buahan atau lainnya, kemudian ditakut daripada mudarat pekerjaan agama. Jadi makna kata kerana bimbang mendatangkan mudarat pada agama, banyaklah pantang larang dia. Dulu ni ada seorang tok guru, dia pasaman ke melalui pejabat agama. Sebab dia masa dia suluk, dia ni syekh tarikat. Bila suluk tak boleh makan. Tak boleh makan ikan atau apa ada lagi lah, apa benda tak boleh makan, tak tahulah, 2-3 benda tak boleh makan. Oh, tak boleh makan daging. Tak boleh makan daging. Jadi heboh. Ada orang mengharamkan yang halal. Dia ni bawa ajaran sesat. Pergi bicara. Dia bicara di mahkamah. Dia tanya balik, gula tu haram ke halal? Halal. Lepas tu yang orang kencing manis macam apa tak boleh makan. Dia kencing manis. Tu serupa ni ya tak? Bukan haram, daging tu tak haram. Masa suluk tu kita nak bagi lemahkan dia punya tenaga dia, supaya rohani dia kuat, boleh beribadat. Maka dilarang makan benda-benda yang berdarah, yang berkalori tinggi. Itu alasan dia. Lepas bukan makna kita haram. Masa suluk tu, masa kita berubat tu, nak ubat rohani tu, adalah makanan-makanan yang ditegah, yang dilarang makan, supaya menguatkan kerohanian, melemahkan fizikal ni. Itu ya, itu cerita dia. Jadi kalau walaupun benda tu benda halal, tapi boleh mendatangkan mudarat pada kesihatan, maka kita kena jauh. Ya, gitu. Begitulah makna kata dalam bab takwa ini, ada orang berpantang. Walaupun benda tu halal, tapi dia tak ambil dengan jalan fudul, dia ambil dengan jalan yang memerlukan saja, supaya membolehkan dia mengerjakan ibadat kepada Allah Ta'ala.
Ya. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Ya. Kemudian yang ditakut daripada mudarat pada kerja agama itu terbahagi ia kepada dua. Yang boleh mudaratkan agama dua. Yang pertama semata-mata haram dan maksiat. Benda haram, benda maksiat. Ini benda ni memang rosakkan agama. Jangan ditakwil lagi. Arak ni betul dah haram tapi ada baik dia. Tak. Benda haram, haram terus. Kerana kaedah fiqh dia tetap inna syari'ata kullaha masalih. Imma darul mafasid atau jalbul masalih. Semuanya syariat Allah Ta'ala ni kullaha masalih. Semuanya maslahah. Apa saja yang agama bawa semuanya baik. Tak ada yang rosak, tak ada. Semua baik semua. Imma darul mafasid atau jalbul masalih. Sama ada dia menghalang rosak atau dia mengheret ke arah kebaikan. Itu saja. Kita ikut agama, dia bawa kita jadi baik, dia halang kita rosak. Semua hukum agama semua elok. Kalau yang dia larang tu, kalau kita buat memang rosak. Yang agama suruh kalau kita buat memang baik. Itu tak perlu ditakwilkan lagi. Sebab tu dia kata pertama yang haram dan yang maksiat. Yang kedua bahawa semata-mata yang berlebih-lebihan bagi yang halal. Yang kedua benda halal tapi ambil dengan jalan berlebih-lebihan. Ada orang kata kat kita nak rat kita ni kan, benda halal apa salahnya, ambil pi macam mana apa. Kita jawab dia lah. Kerana orang ni hang bawa hadis ke Quran dia kan nak pakai akai-akai, dia nak akai. Lah ni kita ada satu gelas lah. Satu gelas tu kita buh teh, serbuk teh atau serbuk kopi. Berapa banyak gula perlu? Kita nak pakai gula berapa? Paling banyak 2 sudu. Betul tak? 2 sudu gula. Gula ni halal lah. Kopi 1 senduk kan. 1 gelas besar tu teh, kopi, nak buah gula senduk. Nak apa? Betul tak? Secukup rasa. Cukup perlu. Perlu dia 2 sudu Begitulah yang halal. Perlu 2 sudu lah. Apa yang banyak-banyak pasal apa? Kita buat gulai 1 periuk. Perlu garam tak? Banyak nak garam tak apa? Garam 2 sudu ke? Cukup lah. 3 sudu cukup lah. Boleh apa? Garam halal. Buah pi lah. Bubur 1 kuning. Masih kita apa? Siapa nak berdarah? Sebab itu kita panggil secukup rasa. Cukup yang kita perlu. Yang halal itu pula kita perlu nak buat ibadat. Banyak mana? Itu ikut keperluan. Ikut keperluan. Kalau kita perlu kereta kecil Bila kita duduk jalan jauh, bawa segala truk mesin, kicap, sos, nak pakai kancing, hancur lah kereta tu. Benar pakai helak. Bukan kita betul. Perlu. Faham tak? Ikut keperluan kita. Banyak mana yang kita perlukan untuk kerja-kerja ibadat kita. Kita ambil. Tak dinamakan betul. Kalau rumah tang tu, mai sini, pakai kereta mahal, beratus-ratus ribu, buat apa? Kan? Yang perlu putuskan. Jadi kita ambil dunia untuk tujuan ibadat, keperluan ibadat, tak dinamakan fudul. Fudul ni kita ambil dengan jalan berlebih-lebihan. Tu Islam makna kata bagi agama kita tak galakkan kita mengambil yang halal dengan jalan berlebih-lebihan atau dengan jalan fudul. Bila kita ambil dengan jalan keperluan, lebih-lebihan tu
banyak kita boleh guna untuk kebajikan. Kan? Bantu pejuang Islam, bantu fakir miskin, bantu orang susah. Banyak lagi memerlukan. Ya. Ya. Gitu. Kerana orang yang membimbangkan dengan fudul, yakni berlebih-lebihan bagi halal dan maksiat, dan bersungguh-sungguh padanya, menghela tuannya kepada yang haram. Jadi kalau orang tu biasakan diri dia mengambil halal secara fudul, secara lebih-lebih, dia akan heret kita kepada yang haram juga. Akan jadi macam tu. Kan? Akan jadi macam tu. Sebab jiwa kita dah seronok dengan dunia. Jiwa kita dah tertarik dengan dunia. Dah tertarik dengan dunia, makna kata jalan mudahlah untuk kita terjebur ke dalam benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semata-mata usyan, semata-mata dosa lah, asi, derhaka pada Allah Ta'ala. Kerana kita membiarkan diri kita, makna boleh terheret kepada benda-benda yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya selalu cerita lah Tok Guru Ni Aziz, dengan cara pakaian dia, cara rumah dia, tempat tinggal dia, kan? Agak-agak ada orang berani bagi rasuah kat dia. Orang pun nak takut orang macam ni. Orang yang bersifat takwa ni orang pun takut nak bagi rasuah, kan? Tapi kalau orang tu berpoya-poya makan di kedai-kedai yang mahal-mahal, tempat-tempat mewah, dia lebih mudah terheret ke arah yang macam tu. Kalau orang tu kuat ibadat, makan minum dia jaga, makna hidup tak bermewah-mewah, ini merupakan benteng pertahanan yang terbaik, yang kuat, memelihara dia daripada tercebur ke lembah yang menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian itu kerana jahat nafsu dan melampau akan tegahnya takabbur hawa. Maka makna yang nak hidup cara mewah-mewah, fudul, berlebih-lebih, ini kebanyakannya cenderung oleh hawa nafsu. Kita terikut-ikut dengan nafsu. Kalau kita tak berhati-hati, akhirnya nafsu akan bawa kita derhaka kepada Allah. Macam Nabi pernah kata, la tumitul khalba bikasrati ta'am wasyarab, fa innal khalba kazar'i yamutu iza kasura alaihal ma. Nabi kata apa? Hati kamu, jangan matikan hati kamu itu dengan banyak makan dan banyak minum. Banyak makan, banyak minum ni namanya fudul. Makan banyak. Kerana apa? Kerana dengan makan banyak, minum banyak ni, dia akan mematikan hati. Hati ni pula Nabi kata laksana tumbuh-tumbuhan, pokok. Yamutu iza kazura alaihal ma, pokok ni boleh mati dengan banyak sangat air. Kalau air sebulan 2 bulan bertakung, pokok sawit pun boleh mati. Memang dia perlukan air, tapi kalau terlampau banyak air, pokok boleh mati. Memang jasad kita perlukan makna makan minum, tapi kalau terlampau banyak, mematikan hati. Makan banyak ni dia mengantuk, tidur, dia kerja tidur kita makan apa pun tujuan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang hidup atas muka bumi ni makan untuk ibadat. Ada orang makan untuk hidup, hidup untuk makan. Dia hidup ni nak makan je. Tiba tengok lembu, makan tak henti. Buat macam mana? Dia kan tahu kenyang.
Kita buka lampu, ada rumput, makan. Malam pun makan. Siang makan, malam makan. Dia baru jadi lembu. Lain sekali orang sembelih. DAP sembelih. Sembelih di DAP. Jadi kita ni, lemah kita, bab mewah. Siapa boleh bagi kita kemewahan, itulah Tuhan kita. Ya, itulah Tuhan kita. Kita akan ikut dia. Tapi kalau kita duduk atas muka bumi ni kerana ibadat kepada Allah, kita tak akan mudah dibeli oleh mana-mana pihak. Ini kena beli ya. Melampaui akan tegahnya. Ini sebagai takabur hawa. Takabur hawa nafsu dia sombong. Dan isyannya, derhakanya. Maka sebarang siapa berkehendak sentosakan agamanya, hendaklah dijauhkan akan kebinasaan ini. Kalau kita hendak agama kita selamat, sejahtera, ambil jalan qanaah tadi ni. Jangan ambil jalan mengambil yang fudul, yang berlebih-lebih, akan menyebabkan hati kita mati. Maka ditegahkan diri daripada berlebih, daripada yang halal, kerana melihara bahawa menghelakan dia kepada semata-mata atas barang yang haram. Kenapa dia tolak yang fudul, halal cara fudul, berlebih-lebih? Kerana dia bimbang boleh membawa akhirnya kepada yang haram. Pasal yang halal ni sikit sangat. Yang banyak yang ada ekonomi berkisar ni yang syubhat dan yang haram. Kalau dah hidup dah mewah lain macam tu, mesti ada tak kena tu. Kalau harta dia tu dah lain macam banyaknya, mesti ada benda yang tak kena. Biasanya yang halal ni sikit je. Kita dapat hidup secara sikit, harta kita tak banyak mana, mampu untuk beribadat saja, mengurus hidup kita, alhamdulillah. Biasanya halal, insya-Allah. Maka ditegahkan dirinya daripada berlebih, daripada yang halal, kerana meliharakan bahawa menghelakan kepada semata-mata haram atas barang yang disebut pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca tadi. Innama yusammal muttaqun muttaqina litarki ma la ba'sa bihi hazaran amma bihi ba'sun. Yang dikatakan orang bertakwa, orang yang melihara diri dia daripada mengambil yang tak mendatangkan mudarat, yakni yang halal, daripada yang halal dengan jalan fudul. Tak ambil yang halal dengan jalan fudul, jalan lebih-lebih, kerana bimbang takut yang mendatangkan mudarat, takut jatuh pada yang haram. Nabi sebut macam tu. Kerana meninggalkan mereka itu barang yang tiada mudarat dengan dia. Barang tak mudarat ni benda yang halal, berlebih-lebih, kerana takut daripada barang yang dengan dia memberi mudarat, yakni apa yang mudarat? Haram. Takut jatuh haram, maka yang halal pun dia ambil kadar-kadar perlu saja. Ya. Yakni tinggalkan yang lebih, yang halal, memeliharakan daripada jatuh kepada yang haram. Kerana takut jatuh yang haram, yang halal pun ambil kadar perlu saja. Jadi kesimpulan kita pagi malam ni, tambah satu lagi makna takwa. Bukan setakat takut pada Allah, bukan setakat taat kepada Allah, bukan setakat memelihara diri daripada maksiat, iaitu meninggalkan halal cara fudul. Jadi artinya dia mengambil yang halal itu sekadar perlu untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Tuhan bagi kita harta banyak tak apa, bukan kita nak dibuang pula, ambil tak kisah. Kita ambil untuk guna peribadi kita, untuk beribadat. Tentulah banyak lebihnya. Nak ibadat banyak mana ya? Jubah ni berapa? RM30. Kain pelekat, cap gajah RM10. Yang mahal sikit RM13. Sorban RM10. Kupiah RM10. Baju dalam cap pagoda RM10. Itulah pakaian kita. Mana ada ribu-ribu.
Jubah 30, 40, katalah 40. Malaikat 10 dan 50. Pagoda 10, 60, serban 10, 70, kepiah 10, 80. Tak sampai 100. Pakai setahun tak habis. Beli 3 pasang. Pakai basuh. Mana kalau 3 pasang? Kalau 100 baru 300. 300 untuk setahun. Mana setahun, 2 tahun, 3 tahun tak boleh pakai lagi apa? Tak banyak mana. Untuk buat ibadat ni kita tak susah. Nak hidup tak susah. Sampai nak jaya agama, sampai itu, sampai ini. Nak ibadat tak masalah. Cuma yang masalah nak bermewah-mewah. Kalau setakat nak buat ibadat, kita tak ada masalah sangat. Kan? Jadi pilih jalan ni, jalan selamat. Ambil dunia dengan jalan untuk buat ibadat, bukan jalan untuk bermewah-mewah, bersedap-sedap, bersonok-sonok. Ingat Nabi kata, halaluha hisabun wa haramuha azabun. Mengambil yang halal akan dihisab. Kecuali orang mengambil yang halal dengan tujuan buat ibadat, itu tak dihisab. Ambil lebih-lebih akan dihisab, disoal. Soal tak apa, soal tak apa. Kita ni belum tentu salah lagi tau. Tapi bila kata SPRM akan menangkap kita, akan siasat kita. Macam kena interrogate seminggu dengan SPRM. Itu berpening tu. Itu manusia interrogate. Kalau malaikat interrogate, soal siasat kita, jangan buat pasal. Sebab tu ahli sufi dia tak mau semua ni. Dia mau bighairi hisab. Masuk makna kita kata syurga macam kilat menyambar tanpa dihisab. Kalau tak mau dihisab, ambillah dunia dengan jalan qanaah, dengan jalan nak buat ibadat, bukan jalan untuk berpoya-poya, bersonok-sonok. Dunia bukan tempat sonok. Dunia tempat buat ibadat. Nak sonok di syurga sana tu. Kan? Jadi kita ambil dunia ini mazra'atul akhirah, sebagai jambatan untuk pergi akhirat. Kan? Jadi kita himpunlah empat makna ni. Makna takwa itu takut, taat, pelihara diri daripada maksiat. Yang keempat, tidak mengambil yang halal dengan jalan hudul, berlebih-lebih. Mengambil yang halal ni semata-mata tujuan nak buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna takwa, kata Imam Ghazali, yang menghimpunkan. Itu dah habis himpun, terimpun semua dah tu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hib lana min amrina rashada. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Sallallahu ala khair khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.